Ahmad bin Abdul Rashid dilahirkan di Batu 18, Kampung Tok Ya, Mukim Padang Perahu, Kubang Pasu, Jitra, Kedah, pada 23 Januari 1949. Beliau adalah anak sulung daripada 4 orang anak hasil perkongsian hidup Encik Rashid bin Hassan dengan Puan Salasiah binti Uthman. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jitra, seterusnya menyambung pelajaran di Sekolah Ahmad Tajuddin Jitra dan melanjutkan pelajaran menengah di St. Michael School, Alusta hingga tingkatan 5. Selepas menamatkan persekolahannya di peringkat senior Cambridge dengan pangkat 2, beliau memohon untuk menjadi seorang pegawai tentera pada 28 Julai 1967. Beliau ditauliahkan sebagai Lieutenant Muda pada 28 Februari 1968 dan ditugaskan menjadi ketua pelatun di Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu Diraja. Beliau kemudiannya bertukar ke 13 RAMD Regimen Askar Melayu Diraja. Semasa di 13 RAMD Regimen Askar Melayu Diraja, beliau telah memohon untuk menyertai Regimen Gerak Khas Malaysia RGKM atau Komando. Selepas lulus kursus asas komando dan berjaya memperolehi beri hijau komando, beliau ditukarkan menjadi ketua trup di Regimen Gerak Khas MSSR. Lieutenant Muda Ahmad kemudiannya terpilih mengikuti latihan lanjutan komando di Regimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang sekarang dinamakan Kopassus di Kem Batu Jajar, Bandung, Indonesia pada tahun 1971. Pada 2 Oktober 1974, Kapten Ahmad dipilih mengetuai pasukan khas Perisikan Tempur PKPT yang baru diwujudkan ketika itu. Beliau merupakan pemerintah pertama PKPT. Satu kajian dibuat oleh Jawatan Kuasa Perancangan Gerakan Negeri Pahang bagi memusnahkan kesemua pengganas komunis dan anasir bawah tanah yang menyokong pengganas di sekitar kawasan Karak, Sungai Dua dan Telemom, Pahang. Untuk tujuan tersebut, satu rancangan gerakan tempur secara besar-besaran serentak dengan tindakan dari cawangan khas polis dan pihak awam bagi menangkap para penyokong pengganas komunis di kawasan berkenaan dilancarkan. Pihak cawangan khas yang telah berjaya menyusupi organisasi pengganas berjaya menentukan pengganas komunis yang bertapak di kawasan pedalaman Batu Lintang memperoleh bekalan makanan basah dan kering daripada penyokong mereka di Bandar Karak. Beberapa tempat mengambil barang makanan telah ditetapkan di sekitar ladang getah kawasan terbabit. Pada 29 November 1974, pihak cawangan khas memaklumkan bahawa sejumlah bekalan makanan basah akan diletakkan di XXX berhampiran Sungai Reluk. Barang-barang tersebut dijangka akan diambil oleh pengganas pada 30 November 1974. Menurut Major Basri bin Din, beliau bersama-sama 6 orang anggota diarah melaksanakan satu tugas khas, iaitu menyerang hendak pengganas yang bakal datang mengambil sesuatu di Dead Letter Board DLB pengganas sebelum mereka bertemu dengan satu kumpulan lagi di suatu lokasi lain. Perintah untuk operasi khas ini telah disampaikan oleh pegawai memerintah 5 Ranger Lieutenant Colonel Harchan Singh yang ketika itu sedang memimpin batalionnya melaksanakan operasi Indra di kawasan Bentong Raub dengan berpakaian awam dari Bentong dan dimasukkan ke satu kawasan di Karak pada jam 12 tengah malam dengan misi untuk menangkap pengganas hidup-hidup. Walau bagaimanapun, pengganas tidak datang ke DLB Dead Letter Box yang bakal diserang hendap itu dan mereka telah dikeluarkan pada keesokan paginya. Satu kumpulan PKPT mengandungi 11 anggota diketuai oleh Kapten Ahmad telah diatur gerakkan ke kawasan terbabit dari Kem Bentong pada jam 2.30 pagi 30 November 1974 untuk membuat serang hendap. Antara anggota yang terlibat adalah semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. kumpulan PKPT sampai ke kedudukan serang hendap pada jam 3.30 pagi dan terus ditempatkan di kedudukan masing-masing oleh ketua kumpulan. Lebih kurang jam 10 pagi, seorang awam masuk ke kawasan serang hendap. Beliau kelihatan membawa satu bungkusan dan meletakkannya di bawah sebatang pokok kecil.
lalu dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat tersebut. Pada jam 7.30 malam, satu lembaga manusia kelihatan merapati tempat bungkusan itu diletakkan. Pada mulanya, ia bergerak dengan menggunakan lampu suluh. Apabila menghampiri tempat bungkusan itu diletakkan, beliau memadamkan lampu suluhnya. Dua anggota PKPT yang menggunakan M10 Ingrain lengkap dengan silencer melepaskan tembakan dari jarak dekat ke arah lembaga manusia yang sedang merapati bungkusan makanan. Dalam kegelapan malam, Kapten Ahmad mara ke arah lembaga yang ditembak. Tetapi beliau tidak menjumpai apa-apa selain beberapa titisan darah. Awak pergi ikut titisan darah ini dengan lampu suluh. Kapten Ahmad memerintahkan saya, cerita Sarjan Samsuri. Tersentak saya buat seketika apabila mendengarkan perintah berkenaan. Tergambar dalam pemikiran saya bahawa saya akan menjadi sasaran tembakan pengganas dari hadapan kerana bergerak dengan menggunakan lampu suluh. Ingatan ngeri tersebut tidak terus saya layani dan saya dengan serta-merta terus bergerak dengan lampu suluh menuruti titisan darah pengganas yang saya yakin tercedera parah. Setelah menuruti kesan darah buat beberapa ketika, saya sampai di tepi jalan. Anjing kedengaran menyalak dari rumah yang terletak tidak jauh di hadapan kami. Kapten Ahmad mengarahkan saya berhenti membuat penjejakan dan kami diarahkan berkumpul semula. Ketua kumpulan, Kapten Ahmad, mengarahkan anggotanya bergerak ke satu tokon Cina di XXX. Tempat berkenaan dipercayai digunakan oleh pengganas sebagai tempat pertemuan mereka. Tokon tersebut letaknya kira-kira 350 ela dari kedudukan serang hendap. Selepas 5 minit berada di situ, ketua kumpulan PKPT membuat isyarat seperti bunyi burung sebagaimana yang dilakukan oleh pengganas. Sejurus kemudian, muncul satu lembaga manusia dari celahan pokok untuk mara ke hadapan. Pengganas mungkin menyangka isyarat yang didengarnya itu datangnya daripada rakannya dan dengan sebab itu beliau keluar dari tempat persembunyiannya. Siapa tu? Kapten Ahmad mencabar lembaga manusia berkenaan. Lembaga tersebut cuba melarikan diri tetapi tidak sempat melangkah lebih jauh kerana telah dimamahi peluru anggota PKPT yang bersedia menamatkan riwayatnya. Penggeledahan sejauh lebih kurang 200 ela ke hadapan dari tempat kejadian terus dilakukan oleh anggota PKPT sebelum berpatah semula membuat penyiasatan ke atas pengganas yang telah dibunuh. Pengganas tersebut dikenali sebagai XXX. Dia merupakan seorang pengganas wanita berasal dari Karak dan pernah mengikuti latihan pengganas di 12 Regimen MNLA. Dia menyusup ke Negeri Pahang bersama-sama pasukan penggempur ke-6 pada bulan Oktober-November 1973 dan dipercayai telah berada di Karak sejak bulan Jun 1974. Sepucuk pistol Browning 9mm dengan sarung buatan sendiri dan 11 butir peluru, peralatan peribadi, pakaian, ubat-ubatan serta peralatan memasak adalah antara barang-barang yang berjaya diperoleh daripada pengganas yang terbunuh. Tindakan menyerbu kedudukan musuh dengan serta-merta sejurus selepas anggota melepaskan tembakan dalam kegelapan malam yang pekat ke arah pengganas yang belum diketahui sama ada hidup ataupun mati, tercedera atau sedang menyembunyikan diri serta sedang bersedia untuk bertindak merupakan perbuatan berisiko tinggi. Tindakan tersebut jelas melambangkan satu tindakan berani dan membelakangkan kepentingan serta keselamatan diri. Memerintahkan anggotanya membuat serang hendap ke satu lokasi lain. Dengan serta-merta setelah gagal mendapatkan musuh dalam serang hendap pertamanya juga melambangkan betapa dedikasi dan jitunya semangat beliau sebagai seorang pemimpin. Kapten Ahmad ketika mengetuai kumpulan PKPT di Bentung dalam 2 pertempuran kemudiannya berjaya membunuh 4 orang pengganas. Di Kampung Karak Setia dalam Operasi Indra 4 pada 9 Disember 1974, beliau berjaya membunuh 2 pengganas. Pengganas yang dibunuh adalah seorang anggota pasukan penggempur ke-6 dari selatan Thailand dan seorang lagi yang berasal dari Kluang Johor. Mempunyai alamat terakhir di Jinjang, Kuala Lumpur. Beliau dipercayai mula masuk ke hutan bersama-sama 3 lagi rakannya pada bulan Jun 1974. Dalam Ops Murai di kawasan Sungai Cetang pada 6 Ogos 1976, beliau dan kumpulannya berjaya membunuh 2 lagi pengganas. Dalam Ops Fitrah pada 18 Oktober 1976 di kawasan estet Sungai Tawa, Baling, Kapten Ahmad dan kumpulannya berjaya membunuh 2 orang pengganas
serta mencederakan seorang pengganas. Dengan sifat keberanian kepimpinannya yang dinamit dan kesediaannya untuk berkorban apa sahaja demi agama, bangsa dan tanah airnya, maka Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada ketika itu telah menganugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB kepada beliau pada 4 Jun 1975. Beliau mendirikan rumah tangga pada 19 Januari 1981 dengan Puan Aisyah Loy binti Abdullah. Pada 1 Julai 1984, beliau dinaikkan ke pangkat Lieutenant Colonel dan menjadi pegawai memerintah Regimen Kedua Gerak Khas 2 RGK yang berpangkalan di Kuala Kubu Baru. Ketika dinaikkan ke pangkat Lieutenant Colonel, Ahmad baru berusia 34 tahun. Lieutenant Colonel Ahmad meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya di Batu 224, Jalan Kuala Lumpur Ipoh, Serendah, Selangor. Tragedi malang yang menimpa pahlawan negara itu berlaku pada jam 3.15 pagi 8 Disember 1985. Ketika kejadian, beliau dalam perjalanan pulang ke pasukannya selepas bertugas di kem Sungai Udang, Melaka. Kereta turus yang dinaikinya terlibat dalam satu pelanggaran dengan sebuah lori. Lieutenant Colonel Ahmad meninggal dunia ketika berusia 35 tahun. Ia adalah satu kehilangan yang sangat besar kepada negara. Semoga rohnya sentiasa dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang beriman dan soleh. Barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti.